Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dalam video ini, saya dan rakan-rakan akan mengupas mengenai isu perkauman yang berlaku semasa negara dilanda wabak COVID-19. Untuk pengetahuan semua, negara Malaysia juga antara negara yang terkesan dengan penularan wabak COVID-19 ini. Selain daripada isu virus, Malaysia juga turut dihujani dengan beberapa isu perkauman, terutamanya pada peringkat awal penularan wabak COVID-19 ini. Hasil daripada maklumat yang telah dikumpul, kami telah menyupai beberapa isu perkauman yang boleh dijadikan bahan untuk dikupas di dalam video ini. Bolehkah anda jelaskan tentang isu perkauman yang berkaitan dengan kluster terbesar iaitu Perhimpunan Tabligh secara besar-besaran yang berlaku di Seri Petaling semasa musim COVID-19? Pada pendapat saya tentang isu perhimpunan tabligh yang merebak di sekolah tahfiz dan madrasah di seluruh negara telah menjadikan stigma yang buruk pada orang yang beragama dan juga menjadikan orang Islam sebagai pembawa virus COVID-19 terbesar di Malaysia. Walhal COVID-19 ini sendiri berasal dari Wuhan, China. Pada ketika itu, Kerajaan Pakatan Harapan telah tumbang dan digantikan dengan Perikatan Nasional yang menampilkan diri sebagai Kerajaan Melayu Islam. Ianya telah menjadikan satu isu yang besar dan ianya dibangkitkan oleh orang yang bukan Melayu, menampilkan isu sentimen perkauman mereka dengan mengaitkan COVID-19 dengan masjid dan juga sekolah tahfiz. Pada pendapat anda, apakah isu perhimpunan tabligh ini boleh dikaitkan dengan isu perkauman? Pada pendapat saya, isu ini boleh dikaitkan dengan isu perkauman kerana isu ini telah menjadi topik hangat bagi masyarakat bukan bangsa Melayu di media masa. Sebagai contoh, masyarakat berbangsa Cina telah pun mempolemikkan isu COVID-19 ini sebagai bahan sindiran di media mereka. Mereka ini sepertinya menyalahkan individu yang beragama kerana menjadi punca penularan wabak COVID-19 secara menyeluruh di seluruh negara. Jadi, tanpa membuang masa, apakah pandangan anda? Adakah rakyat Malaysia ini sememangnya anti kepada pelarian dari sifat kemanusiaan atau rakyat sememangnya bimbang terhadap pencemaran kedaulatan negara? Jadi, silakan Cik Akilah. Nadira, sebenarnya rakyat Malaysia menerima baik penetapan sementara pelarian di negara ini. NGO memastikan nasib mereka terbela, kerajaan pula menawarkan peluang pekerjaan, rawatan kesihatan dan pendidikan. Sudah terang lagi bersungguh, tiada istilah anti pelarian atau tiada sifat keperimanusiaan dalam kalangan rakyat Malaysia. Namun, tetap ada pertentangan oleh rakyat Malaysia terhadap golongan ini dan kemudian disalah anggap sebagai anti pelarian. Hal ini mungkin disebabkan oleh banyaknya pendatang asing tanpa izin, ancaman wabak penyakit dan kadar peningkatan jenayah. Saya setuju dengan pandangan anda. Lebih-lebih lagi, kita selaku rakyat Malaysia juga turut mempelajari dan mempraktikkan ilmu logik di dalam kehidupan sebenar, di mana kita perlu menggembira tenaga bersama menjaga kedaulatan dan keamanan negara. Jadi itu sahaja. Terima kasih Cik Akilah atas pandangan itu. Untuk isu yang berkaitan dengan kerajaan telah menguatkuasa perlembagaan imigresen. Isu ini sedikit sebanyak telah melahirkan banyak sentimen rasisme dalam kalangan masyarakat Malaysia terhadap warga asing yang telah memasuki negara-negara terjejas akibat COVID-19. Contohnya seperti negara China, Macau, Taiwan, Korea Selatan, Iran dan Itali yang telah dikenakan sekatan imigresen daripada memasuki negara Malaysia. Selain daripada itu, pelawak-pelawak daripada luar negara juga turut dikehendaki untuk mematuhi garis panduan pencegahan yang ketat
di semua pintu masuk negara dan dikenakan pemantauan oleh pihak Jabatan Kesihatan dari semasa ke semasa. Berkenaan dengan tindakan kerajaan mengetatkan peraturan immigration ini adalah kerana ini adalah salah satu tindakan dan usaha kerajaan untuk mengekang penularan wabak COVID-19 yang berlaku di Malaysia. Kita tidak boleh lihat isu ini sebagai isu yang rasisme. Ini kerana kerajaan menahan warga asing sejurus tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Ini bagi mengurangkan risiko penularan wabak COVID-19 dan memudahkan untuk mereka ini dijejaki. Apakah pendapat anda mengenai kerajaan yang terdahulu yang membuka pintu sepada negara ketika COVID-19 berlaku? Saya mahu cakap, tindakan tersebutlah satu tindakan yang tidak benar, yang tidak mensabah. Perkara tersebut tidak sepatutnya berlaku. Dan bagi saya, kerajaan PH tidak berfikir panjang dan tidak mementingkan nyawa rakyat semata-mata demi mengauk keuntungan yang tersendiri. Sikap tamak sebegini rupa akan mendatangkan berbagai kesan yang negatif kepada seluruh negara. So, memetik kata-kata Datuk Nur Aini Ahmad, kerajaan PH seharusnya lebih prihatin dan mementingkan nyawa rakyat Malaysia, memandangkan rekod telah menunjukkan 3 nyawa melayang kerana virus ini. Ini pada peringkat awal penularan pandemik ini. Beliau berkata lagi, adakah kerajaan lebih mementingkan tahun melawat Malaysia 2020 berbanding nyawa rakyat di negara ini? Dikala negara-negara jiran telah pun mengambil tindakan menghalang pelancong dari China yang daripada memasuki negara mereka. Tapi pada masa ini, di bawah kepimpinan PH, kerajaan PH, Malaysia pula seolah-olah membuka pintu seluas-luasnya kepada pelancong China. Bila difikirkan balik, apakah the main reason terhadap tindakan tersebut? Adakah ada undan di sebalik batu ataupun hanya sikap tamak yang merugikan seluruh rakyat Malaysia? Apapun, bersama kita menjaga kita, jauhilah COVID-19. Elakkan daripada COVID-19, keluar rumah jika perlu. Itu saja. Terima kasih. Okey, apa pula pendapat Saudara Alim tentang tindakan kerajaan yang membuka pintu negara untuk kemasukan pelancong dari China yang telah dilakukan oleh kerajaan terdahulu, iaitu kerajaan Pakatan Harapan? Apakah komen atau ulasan anda tentang isu tersebut? Pada pendapat saya, tindakan yang dilakukan oleh kerajaan terdahulu adalah tidak wajar kerana disebabkan tindakan itulah virus COVID-19 mula merebak sehingga ke seluruh negara yang boleh menjejaskan ekonomi negara. Selain itu, tindakan tersebut menyebabkan kerajaan yang baru terpaksa melakukan PKP iaitu Perintah Kawalan Pergerakan bagi memastikan COVID-19 ini tidak terus merebak. Okey, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Isu perkauman yang berlaku semasa pandemik COVID-19 ini banyak memberi kesan kepada masyarakat dan juga negara. Persepsi bahawa sesetengah golongan kaum maupun keturunan penyebab kepada penyebaran virus ini bukan sahaja dapat menimbulkan kebencian, malah dapat kita lihat apabila berlakunya banyak kehilangan pekerjaan